bil khunnas, al-jawar bil khunnas. Maka aku bersumpah dengan bintang al-khunnas, bintang yang melakukan al-jawar dan melakukan al-khunnas. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihad. Saya cuba guna 20 minit untuk berkongsi tentang mengapa saya menulis Menggapai Bintang. Ada dua fakta penting tentang bintang di atas kepala kita di malam hari. Pertama, apa yang kita lihat bukanlah bintang yang sekarang. Apa yang kita lihat sebenarnya adalah bintang yang bukan sekarang. Contoh, matahari adalah bintang yang paling dekat dengan kita. Tahukah anda, cahaya matahari yang kita lihat sekarang bukan cahaya matahari sekarang. Ia adalah cahaya matahari 8 saat tadi. Kalau anda tengok matahari, anda menyangka itu matahari sekarang, tapi sebenarnya ia adalah matahari 8 saat ke 8 minit. Maaf, 8 minit. 8 minit. Itu kesalahan fakta yang berat. Okay. Kalau kita tengok matahari sekarang, sebenarnya bukan itu matahari sekarang. Anda tahu makna sekarang? Sekarang adalah sekarang. Tetapi sebenarnya matahari yang kita lihat itu adalah matahari yang 8 minit tadi. Itu bintang yang paling dekat dengan kita. Maknanya apa? Maknanya sebenarnya kita sedang melihat sejarah, iaitu matahari yang sudah 8 minit tadi. Kita cuba lihat bintang yang paling dekat dengan bintang yang bernama matahari. Anda boleh dengar suara saya? Bintang yang paling dekat dengan matahari kita namanya Alpha Centauri. Dan tahukah anda berapa jarak Alpha Centauri dengan anda ataupun matahari kita? Ia adalah bintang yang paling dekat, tetapi ia mengambil masa 4 tahun perjalanan cahaya. Maknanya apa? Bila anda melihat bintang yang bernama Alpha Centauri yang sangat cerah terang benderang di langit, apa yang anda lihat bukan bintang Alpha Centauri sekarang. Yang anda lihat adalah bintang Alpha Centauri yang 4 tahun lepas. Apakah yang telah berlaku sekarang kepada bintang tersebut? Kita tak tahu. Tetapi apa yang kita lihat adalah 4 tahun yang lepas. Itu fakta pertama. Ingat betul-betul, sebab ia ada kaitan dengan apa yang akan saya kaitkan dengan penulisan saya. Apa yang kita lihat sebenarnya bukan sekarang. Apa yang kita lihat adalah bintang di masa lampau. Kerana perjalanan cahaya daripada bintang itu untuk sampai ke bumi dan sampai ke mata kita mengambil masa yang sangat lama. Fakta yang kedua dan terakhir tentang bintang adalah ada bintang yang bersembunyi. Maknanya apa? Dia bukan tak ada, dia ada. Cuma kerana keterbatasan mata ataupun keterbatasan teleskop Hubble, ataupun kerana kita punya malam tidak menghadap ke arah bintang berkenaan, maka bintang itu kita katakan bersembunyi. Maknanya apa? Anda tak nampak. Jadi tolong ingat dua fakta ini. Pertama dia, bintang ini sebenarnya bila anda lihat, anda bukan lihat bintang itu sekarang. Sains kata bintang yang anda lihat itu adalah keadaan bintang di masa lampau. Seperti matahari 8 minit tadi, seperti Alpha Centauri 4 tahun lepas. Apa yang berlaku sekarang kepada matahari kita tidak tahu. Yang pasti sekarang adalah 8 minit tadi. Dan fakta kedua apa dia? Fakta kedua adalah ada bintang yang sekejap anda nampak, sekejap anda tak nampak. Sekejap ia muncul, sekejap ia menghilangkan diri. Nah, sekarang Al-Quran dalam ayat yang saya bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, aku bersumpah dengan bintang Al-Khunnas. Anda pernah baca surah At-Takwir? Lalu anda lalu ayat ini, di mana ayat itu berbunyi, fala uqsimu bil khunnas.
maka aku bersumpah dengan bintang Khunnas. Baik, bintang Khunnas adalah bintang yang melakukan fungsi khunnas. Maka apakah makna khunnas? Kata seorang ahli tafsir, Ibnu Ashur rahimahullah, khunnas artinya allati takhnus, yang bersembunyi. Bintang yang bersembunyi. Jadi fakta satu ke fakta dua yang saya sebut tadi. Fakta satu ke fakta dua. Fakta dua, bintang yang bersembunyi. Tetapi pada masa yang sama ia adalah bintang. Maknanya fakta satu pun ada dalam tu. Allah kata Allah bersumpah dengan bintang yang sekejap menghilangkan diri, kemudian muncul balik, kemudian menghilangkan diri, kemudian muncul balik. Itu makna khunnas. Kemudian Allah Ta'ala sebut Al-Jawar Al-Kunnas. Al-Jawar artinya bintang yang anda tak nampak tu. Anda tak nampak, tapi bintang tu ada ke tidak? Bintang tu ada. Dan bintang itu Allah Ta'ala kata dia sedang berlari dengan deras, barangkali bertawaf, barangkali sedang berputar, bergerak dengan sangat laju. Jawar artinya berlari dengan kencang. Al-Kunnas, ramai-ramai Kunnas. Kunnas artinya walaupun dia bergerak laju, dia stabil atas orbit. Dia tidak tergelincir daripada laluan. Nah, saya harap anda faham 3 perkataan sekarang. Khunnas, Jawar, Kunnas. Sebut ramai-ramai. Khunnas, Khunnas, Jawar, Kunnas. Jadi 3 sifat bintang. Pertama apa dia? Khunnas. Anda akan mendapati bintang itu bersembunyi. Ada waktu dia anda tak nampak. Anda tengok ke langit, dulu ada bintang tu, tapi kenapa bulan 3 ni tak ada? Itu namanya khunnas. Dia tak ada. Tetapi adakah dia tak ada? Dia bukan tak ada, dia bersembunyi. Anda tak nampak. Jadi tidak semestinya benda anda tak nampak, ia tak ada. Anda tak nampak sebab masalah anda dan masalah saya, tapi bintang itu still ada. Dan Allah kata, memang anda tak nampak, sebenarnya dia sedang ada, bahkan dia sedang aktif melakukan jawar dan kunnas, berlari deras tetapi stay di atas orbit. What's the point? What's the point? Tuan-tuan, fakta pertama, bila kita tengok bintang, kita tengok sejarah. Allah bila menyebut sumpah dengan bintang, ini menunjukkan cerita orang-orang dahulu boleh memberi petunjuk. Berjalan di malam hari dalam kegelapan, orang-orang yang bermusafir dahulu, mereka tiada Waze, mereka tiada Google Map, mereka berpandukan bintang. Bukan satu, bukan dua, gugusan bintang, dinamakan buruj. Jadi bila bintang-bintang membentuk rupa tertentu, mereka menjadikan itu sebagai petunjuk untuk selamat sampai ke destinasi. Jadi fakta satu, bintang adalah sejarah yang menjadi petunjuk. Maknanya apa? Allah bila bersumpah dengan bintang, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat kisah-kisah manusia di masa lampau yang seharusnya menjadi petunjuk untuk kamu selamat sampai ke destinasi. Tuan kita hidup nak pergi mana? Sebab tu bila Allah sebut bintang Khunnas, Allah tanya, fa aina tadhhabun? Dia mau nak pergi mana? Kita kena tahu kita datang kepada mana, kita nak pergi ke mana. Maka cerita orang-orang dulu 8 minit tadi, 4 tahun lepas, Quran ada 1/4 cerita-cerita orang-orang dulu. Bila kita tengok Quran, ia adalah cerita orang dulu. Betul tak? Bila kita tengok cerita Asia, bila kita tengok cerita Ibu Maryam, bila kita tengok cerita Musa alaihi salam, confirm ia cerita orang yang sudah wafat. Ia cerita di masa lampau. Tetapi bila Allah kata mereka ini adalah bintang, maknanya apa? Manfaatkan cerita-cerita orang-orang dalam lipatan sejarah untuk menjadi petunjuk kamu sampai dengan selamat ke destinasi.
Contoh, Allah paparkan dalam Al-Quran cerita tentang Abu Lahab. Maka ia bukan hanya cerita sejarah, ia adalah cerita untuk kamu dapat petunjuk jenis manusia macam mana yang takkan sampai ke destinasi. Manusia seperti Abu Lahab, penyakit dalam hatinya boleh menyebabkan anda kemalangan, lalu tidak sampai ke destinasi anda. Tidak ada, tidak bukan destinasi kita adalah syurga. Jadi tuan-tuan, Allah sekarang menyebut tentang fakta yang kedua, di mana bintang itu bukan sekadar sejarah, tetapi bintang itu adalah bersembunyi. Kadang-kadang bila kita baca cerita-cerita dalam Quran, sebagai contoh ya, kita baca cerita tentang Nabi Yunus. Dalam buku ni ada topik pasal Nabi Yunus yang marah di atas sikap kaumnya menolak dakwahnya. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Lalu akhirnya kita semua sedia maklum, Nabi Yunus alaihi salam telah ditegur oleh Allah kerana meninggalkan kaumnya dalam keadaan tidak mendapat izin daripada Allah. Lalu Allah menegur Nabi Yunus dalam bentuk baginda dipilih oleh kaumnya sendiri di atas bahtera untuk dihumban ke dalam lautan. Anda semua sedia maklum cerita berkenaan kan? Bukan aku wamen ni. Ini cerita Nabi Yunus. Lalu baginda bergelap bermalam dalam kegelapan perut ikan, dan ikan itu pula dalam kegelapan malam di dalam kegelapan dasar lautan. Kegelapan dalam kegelapan dalam kegelapan. Kegelapan perut ikan, dan ikan itu pula berada di dasar lautan. Di dasar lautan di malam yang gelap gelita. Tak ada orang boleh jumpa kalau misi pencarian dilakukan. Jadi kadang-kadang bila anda baca cerita-cerita begini, anda rasa macam tak ada kaitan lah cerita ini dengan saya. Sebab saya sibuk belajar di UPSI. Kita nak cemerlang dalam akademik, peperiksaan tak lama lagi. Cerita Nabi Yunus macam tak ada kaitan dengan saya. Kalau anda kata begitu, ini menunjukkan cerita Nabi Yunus berkenaan bukan tak berkaitan dengan anda, cuma cerita itu seperti bersembunyi. Nanti akan datang satu masa cerita itu akan muncul dan akan relevan dengan anda. Kadang-kadang banyak cerita dalam Quran yang anda rasa tak ada kaitan dengan saya. Nabi Ayub sakit, dalam ayat saya baca ni Nabi Ayub sakit. Saya tak sakit. Saudara, akan datang satu masa anda sakit. Akan datang satu masa anda marah di atas sikap kawan-kawan anda yang bila anda tegur mereka tak nak dengar. Sekarang anda tak rasa cerita Nabi Yunus itu relevan? Seolah-olah bintang itu sedang bersembunyi, tidak memunculkan dirinya, ia tidak memberikan cahaya pada anda. Akan datang satu masa cerita itu akan jadi relevan. Dia akan muncul, lalu anda akan kata, Allahu Akbar, saya sedih dengan sikap kawan saya yang menolak teguran saya. Lalu saya baru teringat, saya baru baca bulan lepas cerita Nabi Yunus yang Allah tegur, jangan marah kepada makhluk. Oh, saya sakit sekarang, baru saya teringat bulan lepas saya membaca cerita Nabi Ayub yang tidak bersangka buruk pada Tuhannya bila dia sakit. Maka waktu itu bintang itu telah memunculkan dirinya dan memberikan cahaya dan petunjuk kepada anda. Hopefully anda boleh faham apa saya sedang sebut ini. Sebagai contoh, ini akan membantu anda lebih mudah faham. Nabi Muhammad SAW, dia berada di Madinah, baru sampai Madinah tahun pertama hijrah. Cerita turun pada Nabi dan para sahabat, Talut lawan Jalut. Bukan Talut lawan Jalut. Tahun pertama Nabi di Madinah, di Yathrib, cerita perang. Macam tak ada kena mengena dengan Nabi dan para sahabat, kerana tahun pertama Nabi di Yathrib, di Madinah, tak ada perang. Betul tak? Itu fakta. Cerita itu macam tak ada kena mengena, kerana cerita yang Nabi terima, yang para sahabat dengar adalah cerita seorang Talut
dengan bala tentera Islam yang sedikit berhadapan dengan tentera Jalut yang bukan sekadar ganas-ganas tetapi ramai. Tetapi akhirnya Allah menangkan Talut dengan kehadiran Daud. Cerita pasal perang dia. Sedangkan saya pemimpin Madinah yang tidak berperang. Seperti tiada kaitan. Kalau anda kata tiada kaitan, keadaan sebenar kisah itu seperti bersembunyi. Bukan tak ada, ada sebenarnya cerita itu kaitan dengan anda. Cuma dia memerlukan masa. Akan datang satu masa cerita itu akan jadi relevan pada anda. Dan tahukah anda, tahun yang kedua Hijrah, Madinah dalam bahaya. Sekumpulan orang-orang gila daripada Makkah, kafir Quraisy, mahu menceroboh Madinah dengan perang. Beritahu saya, waktu itu para sahabat akan teringat cerita siapa? Cerita Nabi Yunus? Cerita Nabi Ayub? Oh, kita dalam bahaya. Jumlah kita tak ramai mana. Jumlah kafir Quraisy begitu ramai. Kita tak ramai mana. Persiapan kita kerdil. Tahun lepas Allah menurunkan cerita Talut melawan Jalut, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa ramai kaum yang sedikit menumbangkan kaum yang ramai dengan izin Allah. Masa tu bintang itu telah muncul, menjadi relevan kepada anda. Lalu anda kata, alhamdulillah, bintang ini adalah cerita orang-orang terdahulu yang menjadi petunjuk kepada saya untuk menang dalam peperangan ini. Iaitu dengan cara apa? Saya kena ada kualiti Talut. Lalu tentera Badar mempersiapkan diri dengan kualiti tentera Talut. Nah, nampak? Kadang-kadang banyak cerita dalam Quran anda rasa tak relevan. Tunggu, anda akan jadi seperti Sayyidina Umar, di mana semasa Nabi ada sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat mengenai wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Muhammad itu tidak lain dan tidak bukan mereka seorang rasul yang mana sebelumnya telah berlalu para rasul. Adakah kalau dia mati ataupun meninggal dunia kamu akan murtad? Umar Al-Khattab mendengar ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, Umar memahami ayat ini turun untuk mengiktiraf para syuhada di dalam peperangan Uhud. Seperti Mus'ab bin Umair yang mana semasa dia dipotong, dicantas tangannya yang memegang panji, ucapannya adalah wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Lalu Allah turunkan ayat Quran mengiktiraf ucapan Mus'ab. Lalu Umar faham surah Ali Imran berkenaan turun untuk mengingati peristiwa dalam peperangan Uhud, di mana kalau apa-apa jadi pada Nabi, kamu jangan murtad. Kerana dalam peperangan Uhud memang something went wrong dalam peperangan Uhud kan. Tetapi sekarang masa berjalan 2-3 tahun, Nabi sudah wafat. Lalu umat tak boleh terima kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua para sahabat memberitahu Umar, Nabi sudah wafat. Umar tak boleh terima. Bahkan Umar mengancam mereka yang mengatakan Nabi sudah wafat, kerana bagi Umar, Nabi hanya pergi bertemu dengan Tuhannya buat seketika, sebagaimana Musa bertemu dengan Tuhannya 40 hari. Dia pasti akan pulang selepas 40 hari. Tetapi ketika para sahabat gagal meyakinkan Umar Rasulullah sudah wafat, Abu Bakar datang dengan hanya membacakan ayat yang Umar pernah dengar dahulu. Abu Bakar hanya membaca wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Umar menangis kerana baru dia faham lebih sedikit makna ayat ini, kerana rupa-rupanya ayat ini benar-benar berlaku tepat pada masa yang iaitulah Nabi telah wafat. Sedangkan 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, 5 tahun lepas, dia faham ayat tu tentang perang Uhud. Tetapi bila ayat itu dibacakan sekali lagi selepas Nabi baru saja wafat, cahaya bintang itu kelihatan lebih terang bendera. Masa tu Umar menangis kerana ayat itu benar-benar kena pada batang hidungnya yang tidak percaya pada kewafatan Nabi. Kesimpulannya tuan-tuan puan-puan sekalian, semua ayat Quran, khususnya cerita-cerita orang-orang terdahulu, ada kaitan dengan kehidupan anda. Ada kaitan dengan kehidupan anda. Cuma keterbatasan ilmu ataupun kerana suasana kehidupan anda
Sehat menyebabkan cerita orang sakit tak relevan. Anda kaya, cerita orang miskin tidak relevan. Dalam Quran ada cerita orang miskin, lalu ia tidak relevan. Ingat, satu hari nanti Allah akan uji anda dengan kemiskinan, Allah akan uji anda dengan kesakitan, Allah akan uji anda dengan madu tak terima teguran anda, Allah Ta'ala akan uji anda dengan pelbagai ujian. Yang masa itulah ayat-ayat kisah-kisah yang pernah anda dengar akan jadi bintang yang berterdepan, cahayanya terang bendera menjadi petunjuk kepada anda. Wallahu a'lam. Maka sebab itulah buku ini dinamakan Menggapai Bintang. Terima kasih. Ada soalan? Ada? Kalau tiada, saya berhenti setakat itu dulu. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.